Salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi Khamis 3 September bersama saya Debbie Amanda Padan. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN atau Ahli Parlimen Sarawak diminta memastikan jumlah dana bantuan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR yang dipohon oleh Pertubuhan Keagamaan atau rumah ibadah agama-agama lain di kawasan masing-masing bersesuaian dengan projek yang dicadangkan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Bertanggungjawab terhadap UNIFOR menegaskan ini penting bagi mengelakkan kemungkinan pertubuhan dan rumah ibadat terlibat menerima peruntukan yang kurang atau terlebih. Sehubungan itu, beliau menyeru agar para wakil rakyat meneliti terlebih dahulu kesesuaian jumlah dana yang dipohon dan bukannya sekadar terus menyokong setiap permohonan. Ujarnya UNIFOR juga akan memantau rapi pelaksanaan setiap projek bagi memastikan dana yang diterima adalah digunakan sepenuhnya untuk projek yang dimohon. Selain itu, beliau juga mahu para wakil rakyat pertubuhan keagamaan yang kecil yang menghantar permohonan dana UNIFOR kepada wakil rakyat telah berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dan Missionary Societies Ordinance. Dato' Amar Douglas berucap pada majlis penyampaian cek bantuan dana UNIFOR di Kuching. Pada majlis tersebut, sebanyak 298 permohonan yang diluluskan di bawah fasa pertama untuk tahun ini menerima cek masing-masing yang diterima oleh 52 ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Parlimen bagi pihak Pertubuhan Keagamaan dan rumah ibadat agama-agama lain di kawasan masing-masing. Ia membabitkan peruntukan sebanyak RM38.747 juta daripada keseluruhan RM50 juta dana yang diluluskan pada tahun ini bagi tujuan pembinaan, penambahbaikan dan baik pulih rumah ibadah. Dalam pada itu, rakyat Sarawak diingatkan supaya jangan terpengaruh dengan provokasi yang membangkitkan isu ekstremisme, keagamaan dan perkauman. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian berkata, ini kerana pihak sedemikian boleh menggugat keharmonian rakyat di negeri ini yang terkenal dengan kepelbagaian kaum. Menurut Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Kerajaan Sarawak juga tidak menggalakkan golongan ini untuk berkunjung ke negeri ini. Selain itu, Kerajaan Sarawak turut menggunakan autonominya menghalang kemasukan golongan tersebut daripada memasuki Sarawak bagi mengekang pemahaman mereka, mempengaruhi rakyat dengan elemen negatif. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri majlis penyampaian cek dana bantuan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR di Kuching semalam. Kegiatan penandaan dan pengukuran sempadan antarabangsa Malaysia-Indonesia telah ditangguh ke suatu tarikh yang akan ditentukan kelak berikutan penularan COVID-19. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Ali Biju memberitahu Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan kini dalam usaha memuktamadkan prosedur operasi standard SOP menjalankan kerja-kerja ukur semasa penularan pandemik tersebut. Jelasnya, COVID-19 merupakan antara pelbagai cabaran yang dihadapi JUPEM dalam aktiviti penandaan dan pengukuran sempadan kedua-dua negara selain kawasan pengukuran yang lazimnya terletak jauh di pedalaman, melibatkan kawasan hutan tebal dengan struktur muka bumi bergunung ganang yang menyukarkan akses ke lokasi pengukuran melalui jalan darat. Ali Biju menyatakan demikian ketika menjawab pertanyaan Senator Datuk Paul Igai di Dewan Negara yang ingin mengetahui status pengukuran sempadan Malaysia-Indonesia serta cabaran yang dihadapi. Tambah beliau, kerja penandaan dan pengukuran yang telah dimulakan sejak 9 September 1975 telah siap pada 20 September 2001 melibatkan jarak sepanjang 2,067 km. Daripada jumlah tersebut, 1,979.3 km telah dimuktamadkan penandaan dan pengukuran setelah temuterainya sebanyak 22 memorandum persefahaman MOU antara kedua-dua negara. Baki anggaran jarak sepanjang 87.7 km kini sedang dirundingkan kerana terlibat isu tuntutan wilayah bertindih di 7 kawasan yang dikenali sebagai Outstanding Boundary Problem.
Kerajaan Sarawak semalam menandatangani 2 perjanjian lesen untuk program pengeluaran makanan dengan 2 pelabur swasta. Perjanjian tersebut dilakukan antara Jabatan Pertanian dengan Green World Genetics Sendian Berhad GWG bersama Saramanis Sendian Berhad Saramanis yang disaksikan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas. Kerajaan melesenkan Green World Genetics untuk memulakan pusat pengeluaran benih yang berkualiti, pembiakan dan pemprosesan tanaman, pusat latihan dan penyelidikan dan pembangunan di lokasi seluas 27.59 hektar di Pusat Latihan Jabatan Pertanian DOA di Debak, Sepauh di bahagian Betong. Dato' Amar Douglas menerusi satu kenyataan media memaklumkan bahawa Sarawak berminat untuk memulakan program industri benihnya dan mengharapkan kerjasama tersebut menjadikan negeri ini sebagai pengeluar benih berkualiti. Beliau yang juga merupakan Menteri Permodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak memberitahu bahawa negeri ini juga sedang dalam proses mengenal pasti lebih banyak tanah untuk program makanan tersebut selain menyediakan tempat kepada pengusaha yang berminat. Jelasnya ia harus lebih kompetitif kerana terdapat banyak pesaing di rantau ini dalam pengeluaran makanan. Beliau turut meminta pegawai Jabatan Pertanian untuk membantu sektor swasta dalam usaha mengembangkan industri nanas negeri. Dedahnya pihak kerajaan telah mengizinkan Saramanis menggunakan lokasi seluas 50 hektar di Pusat Penyelidikan Wilayah Utara DOA Kabuluh di Miri untuk mengembangkan plot demonstrasi nanas. Katanya ia juga akan digunakan untuk melatih para petani mengenai teknologi terkini dalam menghasilkan nanas berkualiti tinggi yang memenuhi permintaan pasaran ekspor. Projek menaik taraf Dewan Serbaguna Kampung Malaysia Jaya dengan kos RM200,000 di bawah projek transformasi luar bandar RTP telah siap sepenuhnya pada Disember tahun lepas. Menteri Muda Undang-Undang, Perhubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek, Dato' Sarifah Hasidah Said Aman Hazali memberitahu projek tersebut mengambil masa 120 hari bermula pada Ogos tahun lalu. Datuk Sharifah Hasidah menjelaskan dengan siapnya projek menaik taraf Dewan itu, ia akan memberi keselesaan buat penduduk sekitar mengadakan pelbagai aktiviti sukan dan program masyarakat. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samariang juga memberitahu projek pemasangan 30 unit lampu jalan di Kampung Malaysia Jaya juga telah siap sepenuhnya Oktober tahun ini dengan kos projek bernilai RM119,929. Beliau ditemui pemberita setelah menyempurnakan majlis perasmian dan penyerahan Dewan Serbaguna serta penambahan lampu jalan di Kampung Malaysia Jaya, Kuching. Terdahulu diadakan sesi penyerahan projek berkenaan daripada Ketua Projek iaitu Timbalan Pengarah Dewan Bandaraya Kuching Utara, Muhammad Faisal Adenan kepada Ketua Kampung Marzuki Hamda disaksikan oleh Datuk Sharifah Hasidah. Semalam, Sarawak merekodkan sifar kes positif COVID-19 untuk 3 hari berturut-turut apabila tiada kes baru positif dilaporkan. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, jumlah keseluruhan kes positif kekal 699 kes. Menurut JPBN, setakat semalam hanya satu kluster COVID-19 yang masih aktif iaitu kluster alam di Bintulu. Kekal 8 kes. 17 orang masih menerima rawatan dalam ward isolasi hospital. 11 kes sedang dirawat di Hospital Bintulu, 5 kes dirawat di Hospital Umum Sarawak dan seorang di Hospital Miri. Masjid-masjid di bahagian Kuching akur dengan keputusan untuk membenarkan warga asing bersembahyang jemaah bermula 1 September. Pengerusi Lembaga Amanah Khairat Masjid India Bandar Kuching, Dr. Shahjahan Syed Ahmad berkata, keputusan itu akan meningkatkan jumlah jemaah yang menunaikan solat Jumaat dan solat fardu. Saya harap daripada hari-hari Jumaat ini kita jemaah akan meningkatlah. And then sekarang warga asing pun dapat sembahyang. So warga asing, warga tempatan semua jumlahnya 600 orang boleh sembahyang sekali lah hari Jumaat. Yang waktu-waktu yang lain juga kita boleh warga asing pun boleh datang sembahyang lah.
Sementara itu, Pegawai Bahagian Masjid Bandaraya Kuching Nuraiman Omar berkata ia masih perlu dibincangkan kerana melibatkan isu keselamatan jemaah lain. Tiada masalah sebenarnya bagi membenarkan warga asing untuk solat di masjid. Cuma kita perlu buat pemeriksaan dengan lebih lanjut dan perlu check on dia punya perjalanan, rekod perjalanan. Jemaah juga diingatkan supaya sentiasa patuh dengan prosedur operasi standard SOP termasuk memakai pelitup separuh muka, membawa sejadah sendiri dan mengamalkan penjarakan fizikal. 5 premis perlumbungan mata wang digital atau cryptocurrency di Kota Semerahan yang didapati mencuri bekalan elektrik diserbu dalam satu operasi semalam menerusi kerjasama Sarawak Energy Berhad SEB dan Unit Inspektorat Elektrik EIU di bawah Kementerian Utiliti Sarawak. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh SEB, kelima-lima premis di rumah kedai tersebut dipercayai aktif beroperasi sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan telah melakukan penyambungan bekalan elektrik tanpa melalui meter sah selain menyembunyikan sambungan secara haram itu di tangga premis yang berkunci. Dalam operasi itu, pemilik premis-premis gagal dihubungi dan pihak penguasa terpaksa memecah masuk premis tersebut dan mendapati sambungan wayar elektrik secara haram itu berada dalam keadaan yang tidak selamat dan boleh menyebabkan litar pintas serta kebakaran. Bacaan penggunaan bekalan elektrik yang digunakan di kesemua premis tersebut dianggar hampir RM100,000 sebulan, manakala sebanyak 200 buah mesin perlombongan kriptokurensi yang beroperasi 24 jam setiap hari serta perkakasan lain telah disita. Polis juga telah menerima 5 laporan berkaitan kes tersebut dan pemilik premis akan dihubungi bagi memberi keterangan serta membantu dalam siasatan lanjut. Baik, sekian berita pagi Sarawak. Hayatilah semangat Malaysia prihatin, kekalkan keharmonian serta kesejahteraan negara. Sekian, saya Debbie Amanda Padan. Jumpa lagi.